Antara tahun 1520 hingga 1630, terdapat lebih daripada 30,000 kes di Perancis sahaja yang membabitkan tentang serangan daripada serigala jadian ni. Hai, Assalamualaikum. Okey korang, so hari ni topik kita adalah berkenaan dengan serigala jadian. Disebabkan sebelum ni topik kita adalah berkenaan dengan harimau jadian, dan oleh sebab itulah ada beberapa orang yang request untuk bahaskan tentang kisah serigala jadian pula tau. Okey, jadi menurut legenda, serigala jadian ni merupakan seorang manusia dengan mempunyai kemampuan untuk merubah diri mereka menjadi seekor serigala. Sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai contoh, mungkin seseorang itu boleh merubah diri dia menjadi seekor serigala jadian disebabkan mungkin dia telah pun disumpah untuk menjadi seekor serigala jadian, ataupun mungkin dia menderita penyakit ini akibat kononnya dia ni dikatakan telah pun dicakar ataupun digigit oleh serigala jadian, dan oleh sebab itulah dia pun terkenalah sekali sumpahan untuk menjadi serigala jadian ni. Dan ada kalanya orang mengatakan bahawa serigala jadian ni akan merubah diri mereka menjadi seekor serigala jadian apabila pada malam bulan purnama ataupun bulan mengambang penuh. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa serigala jadian ni tak semestinya mereka kena tunggu bulan mengambang baru mereka bertukar. Ada juga mengatakan bahawa serigala jadian ni tak kisah, pada bila-bila masa sahaja mereka boleh menukarkan diri mereka menjadi seekor serigala jadian. Okey, kalau dekat macam negara Malaysia ataupun dekat bahagian Nusantara ni, kita lebih popular dengan kisah harimau jadian kan. Jadi kisah pasal serigala jadian ni lebih popular terhadap seluruh dunia tau, terutama sekali dekat negara Eropah. Jadi pada sebelum ni ada banyak laporan mengenai serangan daripada serigala jadian ni, dan serangan ini telah menyebabkan ianya meragut nyawa-nyawa orang yang tak bersalah. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita start kisah-kisah tentang serigala jadian ni pada satu ketika dahulu. Okey, jadi antara kisah paling awal tentang serigala jadian ni boleh didapati daripada sumber Romania dan juga Greek. Ianya dikatakan bermula pada tahun 1550 sebelum Masihi, apabila satu hari Raja Lycaon ni telah pun dikunjungi oleh Dewa Zeus. Jadi kisahnya akibat raja ni tak percaya bahawa yang melawat dia tu adalah dewa, raja ini akhirnya telah memutuskan untuk menguji dewa ini dengan menghidangkan daging manusia dalam satu hidangan bagi meraihkan kedatangan dewa tersebut. Jadi macam kita tahu kan, Dewa Zeus ni kan merupakan kepercayaan daripada Greek kan. Jadi sebaik saja dewa itu tahu tentang helah raja tersebut, disebabkan dewa ni dikatakan rasa diri dia ni seperti dipersendakan oleh raja tersebut, akhirnya dewa itu telah pun menyumpah raja tersebut menjadi seekor serigala jadian sebagai satu hukuman kerana telah mempersendakan dewa tersebut. Jadi ini adalah antara cerita pertama lah mengenai kewujudan serigala jadian ni. Okey, jadi seterusnya pada tahun 1573 ada seorang lelaki daripada Perancis yang bernama Gilles Garnier dikatakan telah pun dibakar secara hidup-hidup selepas dikatakan lebih daripada 50 orang saksi telah melihat pemuda itu telah pun mengoyak dan membunuh kanak-kanak yang tak bersalah dan akhirnya memakan daging kanak-kanak tersebut. Jadi akhirnya Garnier ni telah mengaku tahu bahawa dia telah melakukan perbuatan yang terkutuk tu terhadap lebih daripada 4 orang kanak-kanak daripada umur 10 hinggalah 12 tahun selepas dia bertukar menjadi serigala jadian. Dan menurut Garnier ni juga, dia telah pun memperoleh keupayaan untuk menjadi seekor serigala jadian apabila dia kata pada satu malam ni dia telah pergi masuk ke dalam hutan tau untuk memburu bagi mendapatkan bekalan makanan. Dan Garnier ni telah cakap bahawa pada malam tersebut dia telah pun bertemu dengan syaitan, di mana syaitan ini telah
memberikan dia satu krim luar biasa, dan disebabkan krim ni lah dia telah berubah menjadi seekor serigala jadian. Dan dikatakan bila dia menjadi seekor serigala jadian ni, dia akan buat perkara terkutuk lah, macam culik budak-budak dan akhirnya memakan daging budak-budak ataupun kanak-kanak tersebut. Dan disebabkan orang di sana tak nak perkara ini berlarutan, akhirnya mereka telah membunuh Garnier dengan membakar dia secara hidup-hidup. Okey, jadi seterusnya 31 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1603, ada satu lagi kes yang hampir sama seperti Garnier tadi telah kembali berulang semula di Perancis, di mana dikatakan ada seorang remaja yang bernama Jean Grenier, iaitu remaja ni muda lagi, baru umur 13 tahun, telah pun melakukan satu perkara jenayah, iaitu samalah macam Garnier tadi, di mana dia telah membunuh dan juga memakan kanak-kanak. Jadi menurut Jean Grenier ni, dia telah berubah menjadi seekor serigala jadian akibat sama macam Garnier sebelum ni, dikatakan bahawa dia telah pun bertemu dengan syaitan di dalam hutan pada satu malam, di mana syaitan ini telah memberikan dia satu kulit serigala, dan disebabkan kulit serigala inilah telah membuatkan Jean Grenier ini bertukar menjadi seekor serigala jadian. Jadi akibat daripada itulah Jean Grenier ni akhirnya telah pun dihukum penjara seumur hidup di biara Franciscan. Jadi disebabkan kisah inilah mungkin terciptanya dongeng, kalau korang tahu The Little Red Riding Hood kan. Jadi dongeng cerita tentang The Little Red Riding Hood ni kan sama kes di mana serigala ni suka membunuh kanak-kanak. Jadi rasanya mungkin cerita dongeng ini adalah terinspirasi daripada cerita Jean Grenier dan juga Gilles Garnier tadi. Okey, seterusnya dalam satu kisah pada tahun 1588 di Pergunungan Oven, ada satu kisah yang sangat terkenal tau, di mana dikatakan bahawa ada serigala jadian betina yang berdarah raja. Jadi cerita ni mengisahkan tentang ada pada satu malam ni, ada seorang lelaki bangsawan ni telah mengarahkan seorang pemburu untuk memeriksa keadaan pondok di belakang istana. Jadi ceritanya ketika pemburu itu berada di dalam hutan di pondok belakang istana tu, akhirnya pemburu tersebut telah pun terserempak dengan seekor serigala, di mana akhirnya pemburu itu telah pun bergelut dengan serigala tersebut tau. Dan dalam pergelutan tersebut, akhirnya pemburu itu telah pun berjaya memotong tapak kaki haiwan tersebut, dan akhirnya pemburu itu telah memasukkan tapak kaki tersebut di dalam bagnya. Jadi sebaik saja pemburu itu kembali ke istana dengan membawa cenderamata yang sangat mengerikan tu, akhirnya pemburu tersebut telah pun membuka beg tersebut dan menunjukkan bukti pergelutan dia bersama dengan serigala tadi di hadapan tuannya. Tetapi yang peliknya, bila pemburu tu buka je dekat dalam beg tersebut, mereka menemui bahawa di dalam beg tersebut bukan lagi tapak kaki haiwan serigala tu. Sebaliknya, dalam beg tu mengandungi tangan seorang wanita yang memakai sebentuk cincin emas tau. Jadi bila raja tersebut tengok je dekat tangan dan juga cincin tersebut, dari situ dia tahu siapakah pemilik tangan dan juga cincin tersebut. Lantas selepas itu dia terus mengarahkan pemburu dia ni untuk pergi dari istana lalu mencari isteri dia. So daripada sini korang tahu kan sebenarnya tangan dan juga cincin tu adalah kepunyaan siapa. Jadi akhirnya dikatakan raja ataupun bangsawan tersebut telah pun menemui isterinya di dapur, di mana ketika itu dia nampak isteri dia ni sedang merawat luka pada lengannya. Dan apabila bangsawan tersebut buka sahaja balutan tersebut, dari situlah dia tahu bahawa rupa-rupanya tangan isteri dia lah, memang betul lah tangan isteri dia ni telah pun dipotong. Dan akhirnya isteri dia ni pun mengaku bahawa memang betul lah dia ni merupakan seekor serigala jadian. Jadi disebabkan hal ini, disebabkan mungkin bangsawan ni tak nak isteri dia melakukan perkara onar lebih banyak lagi, isteri dia ni akhirnya telah menerima hukuman mati, di mana akhirnya dia telah pun dibakar. Okey, jadi cerita seterusnya adalah cerita satu-satunya serigala jadian dalam sejarah Georgia, di mana dikatakan berasal daripada daerah O'Neill di Mukim Talbot. Jadi orang-orang tua di sana telah pun menceritakan mengenai kisah seorang yang boleh bertukar menjadi seekor serigala jadian, di mana dikatakan serigala jadian ni sangat suka membunuh dan juga membaham ternakan biri-biri penduduk di situ. Jadi lama kelamaan penduduk di situ telah menjadi semakin resah tau, di mana mereka telah
telah mengadu banyak sangat kambing biri-biri mereka telah pun mati dan juga diserang, walaupun ada pengawal yang jaga, masih lagi serangan ini berlaku. Dan yang lagi pelik sekali adalah mereka telah mengatakan bahawa kambing biri-biri mereka yang mati tu seperti tidak dimakan oleh penyerangnya, tetapi penyerang kepada kambing biri-biri tu, dia bunuh kambing biri-biri tu macam more tu untuk puaskan hati dia more tu untuk suka-suka. Jadi disebabkan itulah pemilik tanah semakin mengetatkan kawalan dan telah mengadakan perangkap di sekitar kandang kambing biri-biri tersebut. Dan pada masa yang sama, lebih ramai lagi pengawal yang telah pun diupah bagi menjaga kambing biri-biri tu, terutama sekali pada waktu malam. Dan tidak lama kemudian mereka juga turut membawa masuk pemburu profesional ke kampung tersebut, dan pada masa yang sama mereka juga turut membeli senapang yang baru sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, mereka masih lagi tidak dapat membunuh penyerang kambing biri-biri tersebut, sehinggalah pada satu hari mereka telah pun menemui seorang lelaki. Jadi lelaki ini adalah berasal daripada Bohemia, di mana lelaki ini juga telah mengatakan bahawa sebelum ini di kampung lelaki tersebut juga turut mengalami masalah yang sama di mana menurut lelaki ini adalah sebenarnya ulah serigala jadian. Oleh sebab itulah akhirnya lelaki itu telah memberi tips kepada penduduk kampung tersebut, di mana lelaki itu telah mengatakan cara untuk membunuh serigala jadian adalah dengan menggunakan perak ataupun silver Dan oleh sebab itulah lelaki itu telah memberi nasihat agar penduduk di sana boleh mencairkan silver ataupun perak untuk dijadikan seperti sebentuk peluru. Jadi penduduk di sana akhirnya telah pun mengambil nasihat lelaki itu dengan membuat sebuah peluru daripada perak, lalu memasukkan peluru tersebut di dalam senapang. Jadi pada malam seterusnya, lagi sekali kebetulan pada masa itu ada seorang penduduk telah ternampak seekor serigala dan akhirnya mereka telah menyasarkan tembakan tepat kena pada serigala tersebut. Jadi dikatakan haiwan tersebut telah pun menjerit di mana ketika dikatakan haiwan itu menjerit, mereka telah mengatakan bahawa bunyi haiwan tersebut lebih kedengaran seperti suara seorang wanita yang sedang menjerit. Jadi bila mereka datang ke tempat kejadian nak cek tentang haiwan tersebut, tetapi malangnya bangkai haiwan tersebut tidak dapat ditemui, tetapi akhirnya mereka telah menemukan kaki kiri depan haiwan tersebut yang jelas telah pun terputus akibat terkena peluru tembakan tersebut. Jadi sejak kejadian itulah akhirnya tak ada lagi serangan mengenai kambing biri-biri di kampung tersebut. Jadi yang menariknya, beberapa tahun kemudian akhirnya barulah ada seorang doktor ni telah pun mendedahkan bahawa pada malam hari kejadian ketika mereka telah menembak seekor serigala tu, doktor tersebut telah mendakwa bahawa dia telah pun merawat tangan seorang wanita yang telah terputus seolah-olah tangan wanita itu cedera akibat telah pun ditembak. Okey, jadi itulah antara kisah-kisah mengenai serigala jadian pada satu ketika dahulu. Jadi seterusnya, zaman berganti zaman, beberapa lagi kes yang lebih kurang sama telah pun dilaporkan di pelbagai tempat di seluruh dunia terutama sekali di negara-negara barat, di mana dikatakan manusia telah pun menjadi pembunuh selepas mereka bertukar menjadi serigala jadian. Jadi daripada sini timbullah lagi persoalan, adakah mereka mampu bertukar menjadi haiwan tersebut akibat mereka ni mengamalkan macam ilmu-ilmu gaib ke, ilmu-ilmu sihir, ataupun mereka jadi macam tu akibat bantuan daripada syaitan. Jadi kepercayaan mengenai fenomena mistik ni bukanlah satu perkara baru, malah sudah berlarutan selama ratusan tahun, di mana perkara ini telah pun wujud dalam budaya banyak bangsa di dunia ni. Samalah macam Nusantara macam sebelum ni kita cerita pasal kes harimau jadian, ada setengah orang kata mereka ni mungkin mengamalkan ilmu gaib, sebab itulah mereka mempunyai kuasa seperti tu Ada yang cakap sebab mereka ada saka, disebabkan itulah mereka boleh berubah ataupun mereka boleh mengubah perwatakan mereka menjadi seperti seekor harimau. Jadi benda ni sama juga seperti di negara barat, di mana ada juga setengah puak, terutama sekali pada zaman dahulu ni, yang memang percaya dengan ilmu-ilmu gaib. Ada juga pada zaman dahulu ni ada setengah puak ni sembah dekat syaitan, dekat iblis bagi mendapatkan sesuatu kuasa ataupun bagi menuntut sesuatu ilmu. Sebagai contoh,
antara tahun 1520 hingga 1630, terdapat lebih daripada 30,000 kes di Perancis sahaja yang membabitkan tentang serangan daripada serigala jadian ni. Jadi disebabkan inilah teka-teki mengenai kesahihan mengenai kewujudan serigala jadian ni telah menyebabkan para ilmuwan dan juga penyelidik mula melakukan kajian bagi membongkar misteri terbabit. Jadi ini adalah penerangan secara ilmiah ataupun secara realistik. Akhirnya selepas lama para ilmuwan ni membuat kajian, mereka akhirnya telah pun mengakui bahawa fenomena tentang manusia yang boleh bertukar menjadi serigala ni sememangnya memang wujud. Akan tetapi keadaan sebenarnya bukanlah jasad manusia itu sendiri bertukar menjadi macam seekor serigala macam badan mereka ni jadi berbulu, muka mereka ni terus bertukar menjadi haiwan seperti serigala, ada taring dan juga kuku tajam macam serigala. Tak, mereka kata bukannya manusia ni bertukar menjadi macam komplit seekor serigala tu, tetapi sebaliknya menurut mereka, manusia terbabit mereka ni sekadar berkelakuan seperti haiwan serigala tersebut. Sebagai contoh seperti menyalak kepada bulan, merangkak dan merayau di tanah perkuburan pada waktu malam, merayau di dalam hutan pada waktu malam. Malah mereka juga sampai sanggup membunuh dan juga memakan daging manusia, sama seperti kes-kes yang pernah berlaku sebelum ni. Jadi perlakuan pelik ini telah pun diklasifikasikan oleh penyelidik sebagai satu daripada penyakit mental yang sangat luar biasa, di mana penyakit ini secara saintifiknya dikenali sebagai lycanthropy. Dan para penyelidik percaya kes yang membabitkan tentang serigala jadian seperti dialami sebagai contoh macam kes-kes sebelum ni seperti kes Jean Grenier dan juga Gilles Garnier ni sebenarnya berpunca daripada penyakit lycanthropy ni. Selain daripada itu, Richard Knoll iaitu pengarang buku Bizarre Disease of the Mind ataupun dalam bahasa Melayunya penyakit mental luar biasa, telah pun mengulas di dalam bukunya dan mengatakan bahawa seseorang yang mengalami penyakit ini percaya bahawa mereka ni sesungguhnya merupakan seekor serigala, di mana mereka percaya bahawa badan mereka ni telah ditumbuhi dengan bulu-bulu, mereka mempunyai kuku dan juga taring yang tajam, dan mereka juga mempunyai muka sama seperti serigala, dan oleh sebab itulah mereka telah berkelakuan sama seperti serigala hingga menyebabkan mereka sanggup membunuh orang-orang yang tak bersalah. Jadi penyakit ni memang agak seram Dan selain daripada sindrom lycanthropy ni, para penyelidik juga percaya bahawa cerita mengenai serigala jadian ni mungkin berasal daripada satu lagi jenis penyakit genetik yang dikenali sebagai hypertrichosis, di mana penyakit ini telah menyebabkan hampir keseluruhan jasad penghidap penyakit ini ditumbuhi dengan bulu sehingga telah membuatkan penampilan seseorang itu seakan-akan seperti seekor serigala. Dan telah dilaporkan bahawa seorang daripada 340 juta penduduk di dunia ni kemungkinan menghadapi penyakit hypertrichosis ni. Jadi tak mustahil lah mungkin terdapat penduduk pada zaman dahulu yang menghidap penyakit hypertrichosis ni, tapi mungkin zaman dulu mereka tak tahu lagi kot tentang penyakit ni. Jadi orang-orang dulu kan mungkin pemikiran mereka tak macam sekarang. So daripada situ mungkin keluarlah ayat-ayat macam orang ni telah pun disumpah menjadi serigala jadian ke. Jadi mereka ni macam salah anggap lah dengan kewujudan jasad ataupun manusia yang ditumbuhi ataupun dipenuhi dengan bulu ni. Jadi macam sekarang kan dunia makin moden kan, jadi perkara ni kita tahulah bahawa seseorang tu penampilan dia luar biasa daripada orang lain disebabkan dia ni mempunyai genetik hypertrichosis ni, bukannya sebab dia ni merupakan seekor serigala jadian. Jadi cerita mengenai serigala jadian ni memang sampai sekarang semakin popular, sampaikan ada banyak filem ataupun filem-filem yang popular telah pun buat watak mengenai serigala jadian ni. Okey, jadi itu adalah cerita mengenai serigala jadian, dan terima kasih kepada semua yang dah tengok video ni sampai habis. Dan macam biasa jangan lupa tekan butang like untuk video ni. Thank you, see you again and bye.